Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, pada hari yang mulia, hari Jumaat, dapat kita sama-sama meneruskan kuliah kita, kuliah tafsir Al-Quran, dan bertepatan dengan hari Jumaat yang kena dengan, sesuai dengan surah yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu Suratul Kahf, atau kita panggil sebagai Suratul Kahfi. Ya, biasanya kita di Malaysia ni kita kata Suratul Kahfi. Kita pada hari ini kita akan masuk ayat yang ke-22. Kalau minggu lepas saya ada beritahu bahawa selepas ini, iaitu bermula dengan ayat 22, sudah tidak ada kaitan dengan surah, dengan kisah Ashabul Kahfi. Tapi sebenarnya masih ada, cuma cerita pada peristiwa itu dah tak ada lah. Cerita berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman itu tak ada, tetapi perbincangan yang lain, iaitu kata-kata manusia selepas daripada zaman tersebut, itulah yang dibincangkan, disebutkan, dinyatakan dalam ayat yang ke-22 ini. Baik, insya-Allah seperti biasa saya akan baca ayat 22 untuk kita mengambil keberkatan membaca ayat Al-Quran. Walaupun kita sebenarnya lebih kepada makna, pembicaraan tentang makna, tapi kita baca juga beberapa ayat untuk mengambil keberkatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. Mereka akan mengatakan tiga, iaitu bilangan Ashabul Kahfi itu tiga. Mereka kata Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat di kalangan mereka ialah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan mereka berkata bilangan mereka ialah, bilangan Ashabul Kahfi itu ialah 5. Sadisuhum kalbuhum, yang keenam di kalangan mereka ialah anjing mereka. Rajman bil ghaib, iaitu hanya sekadar melontarkan dengan ghaib. Maksudnya hanya teka-meneka sahaja, hanya teka sahaja. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan mereka berkata bilangan Ashabul Kahfi itu 7. Wa thaminuhum kalbuhum, yang ke-8 di antara mereka ialah kalbuhum, iaitu anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku iaitu Allah lebih mengetahui bi'iddatihim, lebih mengetahui tentang bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidaklah mengetahui mereka, iaitu Ashabul Kahfi, illa qalil, melainkan sedikit. Fala tumari fihim, maka janganlah kamu berdebat atau berbahas, fihim,
tentang Ashabul Kahfi illa mira'an zahira, melainkan perdebatan atau perbahasan yang nyata, yang jelas. Wala tastafti fihim, dan jangan kamu meminta penjelasan fihim, berkenaan mereka, iaitu berkenaan Ashabul Kahfi, minhum, daripada mereka, iaitu orang-orang lain yang sibuk berbahas itu, ahada, seorang pun. Maknanya jangan kamu meminta penjelasan daripada seorang pun dari kalangan mereka tentang Ashabul Kahfi. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah Ashabul Kahfi, maka Allah Ta'ala mengatakan bahawa pasti akan ada orang-orang yang teka-meneka tentang bilangan mereka. Pasti akan ada orang-orang yang teka-meneka tentang bilangan kumpulan Ashabul Kahfi itu. Maka ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata 3, ada yang kata 5, dan ada juga yang kata 7. Jadi siapakah yang dikatakan mereka tu? Sayaquluna thalathah. Mereka akan mengatakan 3. Siapakah yang dikatakan mereka itu? Kalau mengikut dalam tafsir Syekh Tantawi rahimahullahu taala, ya, mereka yang dimaksudkan itu ialah orang-orang yang berbahas secara mendalam tentang kisah Ashabul Kahfi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau ikut dalam tafsir Al-Baghawi, ada diriwayatkan bahawa As-Sayyid dan juga Al-Aqib dan rakan-rakan mereka dari kalangan Ansar, mudah kata golongan Ansar, golongan Nasrani, dari kalangan ahli Najran. Najran ni zaman dahulu, ahli Najran ini ada di antara mereka yang Kristian. Jadi kalau zaman Nabi SAW di Madinah itu ialah Yahudi, manakala Nasrani ada di Najran. Tapi ni zaman dulu lah. Najran sekarang ni semua dah Islam dah. Maka mereka ini, iaitu ahli Najran, mereka berbincang di hadapan Nabi SAW berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Jadi yang namanya As-Sayyid, dia nama Sayyid tapi dia Nasrani. Nama Sayyid tapi Nasrani. Dia ni Nasrani pun dia ada banyak pecahan. Dia ada banyak mazhab. Dia ni mazhab dia Yaqubi namanya. Nasrani Yaqubi. Macam kita lah. Kan orang Islam pun ada Syafi'i, Hanafi, tapi perbezaan mazhab dalam Kristian lagi ketara berbanding kita. Kita dari segi asas agama tak berubah. Jadi As-Sayyid, yang namanya As-Sayyid yang mewakili aliran Yaqubi kata, dia kata salasah. Jadi pendapat pertama ni, mereka inilah As-Sayyid ni, dia kata 3. Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempat ialah anjingnya. Seorang lagi namanya Al-Aqib, pun sama juga, Nasrani juga, orang Kristian. Yang ni pula dari aliran nak sebut pun tak ni, sebab kitab ni tak ada baris. Nasturi, ya, aliran lain. Dia kata 5. Kemudian datang pula orang Islam, iaitu para sahabat, mereka kata 7 orang. Jadi orang Islam kata 7 orang. Kita orang Islam, kita pegang Ashabul Kahfi itu bilangannya 7 orang. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat ini, ya, yang Allah Ta'ala kata rajman bil ghaib itu, yang Allah kata rajman bil ghaib, iaitu sekadar melontarkan dengan ghaib, maksudnya sekadar bercakap tanpa ada asas. Itu Allah kata pada dua pendapat itu. Pendapat pertama kata salasatun, 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, yang keempat ialah anjingnya. Pendapat kedua kata 5 orang, khamsatun sadisuhum kalbuhum, yang keenam ialah anjingnya. Rajman bil ghaib. 2 pendapat ini Allah sifatkan sebagai tidak ada asas, hanya sekadar teka sahaja, hanya sekadar sangkaan sahaja. Tetapi pendapat ketiga, Allah tak kata rajman bil ghaib, wa yakununa sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Tak ada rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu untuk 2 yang terdahulu. Jadi 7 ni yang kita pegang ni, orang Islam kita pegang 7. 7. Dan ada riwayat daripada Ibn Abbas. Ada riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa bilangan
bilangan Ashabul Kahfi itu 7. Ya, Ibnu Abbas kata, ana min ulaikal qalil kanu sab'ah. Aku ialah di kalangan orang yang sedikit yang mengetahui bilangan mereka itu. Kanu sab'ah. Mereka itu iaitu Ashabul Kahfi itu 7 orang semuanya. Ini kata Ibnu Abbas. Ya. Dan begitu juga Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir yang masyhur, beliau kata sebagaimana yang kita sebutkan tadilah. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan perselisihan pendapat di kalangan orang pada zaman itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bilangan Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa ada 3 pendapat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendhaifkan 2 pendapat yang pertama. 2 pendapat pertama tu Allah Taala dhaifkan, maknanya mengatakan pendapat tu lemah dengan firman-Nya rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib. Ini kata Imam Ibn Katsir. Ya, maksudnya ialah kata Imam Ibn Katsir qaulun bila ilm. 2 pendapat itu ialah pendapat tanpa ilmu, tanpa ada asas ilmu yang betul. Ya, kaman yarmi ila makanin la ya'rifu. Seumpama orang yang melontar sesuatu ke arah suatu tempat yang tidak diketahuinya. Perkataan rajman itu asalnya ialah rejam. Rejam. Jadi kenapa dikatakan bahawa, dipanggil bahawa 2 pendapat itu rajman bil ghaib? Seolah-olah kata Imam Ibn Katsir nak bagi tahu macam orang yang baling batu ke baling apa-apa ke tempat yang tidak diketahuinya. Ialah kalau kita ni yang jenis tak adalah perejam profesional kan, bila kita rejam, kita pun tak pasti batu yang kita rejam tu, batu yang kita baling tu ke mana perginya. Kalau yang profesional memanglah dia dah berlatih 1000 kali, memanglah tepat kan. Tapi kita ni kalau baling, kita tak tahu ke mana batu tu akan kena. Begitulah umpamanya 2 kumpulan tadi, yang mengatakan 3, yang mengatakan 5, ini semua rajman bil ghaib. Ya, fa innahu la yakadu yusib, kata Imam Ibn Katsir. Ya, pendapat itu tidak tepat. Wa idza asaba fabila qasdin, kalau tepat pun orang yang melontar batu ni, kalau tepat pun itu tak sengaja, kata beliau. Tak sengaja. Tak sengaja. Kemudian kata Imam Ibn Katsir, Allah Taala menceritakan pula tentang pendapat ketiga, wasakata alaihi au qarrarah. Tapi Allah Taala, yang pendapat ketiga itu Allah Taala tak kata pun rajman bil ghaib, hanya didiamkan sahaja, au qarrarahu, ataupun menunjukkan bahawa Allah Taala mengakuinya. Yang pendapat ketiga tu, ya, wa thaminuhum, itulah dia pendapat yang kata 7 tu, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Maka itulah pendapat kita orang Islam lah, orang Islam. Baik, kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini, yaqulun ada 3 kali. Sayaquluna thalathah, yaqul wa yaquluna khamsah, wa yaquluna sab'ah. Hanya pada yaqulun yang pertama sahaja yang didatangkan dengan sin. Sin tu maknanya akan. Mereka akan berkata. Tapi yang yaqulun yang 2 selepasnya itu tidak ada sin. Tidak ada sin. Maka kata Imam Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu tafsir juga, mengatakan bahawa yaqulun yang berikutnya itu dia ma'tuf. Maknanya dia mengikut sayaqulun. Maknanya samalah juga yaqulun tu pun kalau kita terjemahkan kena ada akan. Sebab yang pertama tadi dah sebut sayaqulun, jadi sin tu tak perlu lagi diulang, kata Imam Sulaiman Al-Jamal rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan pendapat yang ketiga tadi telah disebutkan, ya, bahawa Imam Ibn Katsir berpegang bahawa itulah pendapat yang lebih tepat, bahawasanya bilangan Ashabul Kahfi itu 7 orang. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini, menariknya ialah, cuba kita tengok apa bezanya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum. Mereka berkata 3. Yang keempat ialah anjing mereka. Dia tak ada pula waw. Saya thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum. Tak ada waw. Terus sahaja. Begitu juga pendapat kedua.
khamsatun sadisuhum kalbuhum. Bilangan mereka 5. Kalau kita koma. Yang keenam ialah anjing mereka. Tetapi bila kata sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, pendapat ketiga mengatakan bahawa bilangan ashabul kahfi itu 7 dan ada pula dan. Nampak? Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Bilangan mereka 7 dan yang ke-8 ialah anjing mereka. Yang tadi tak ada khamsatun sadisuhum, thalathatun rabi'uhum, tak ada waw. Tapi bila sab'ah dengan thaminuhum, tengah-tengah tu ada waw. Yang ni masya-Allah ya, ulama bincang panjang lebar. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahawa waw di sini ya untuk tujuannya ialah taukid, untuk menegaskan lagi. Ini pendapat Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Alusi, wa thaminuhum itu satu jumlah, satu ayat yang dah sempurna dah. Jadi kalau ayat itu datang selepas perkataan yang nakirah, tak ada alif lam, dah cukup untuk menjadi sifat. Tetapi diletakkan waw untuk apa? Untuk menegaskan pencantuman di antara sifat dan juga mausuf. Di antara sifat 7 tu dan ke-8 ialah anjing mereka. Nak bagi cantum tu diletakkan waw. Bukan kita letaklah, Allah Ta'ala memang wahyukan begitu. Jadi dengan adanya waw itu menunjukkan bahawa betapa untuk memberikan penegasan bahawa sab'atun wa thaminuhum itu dia memang bercantum. Untuk menyatakan memang bercantum. Jadi kalau kalau itulah penjelasannya. Maksudnya apa sebenarnya? Maksudnya bahawa nak bagi tahu bahawa kenyataan ini memang sabit, memang tetap, memang tepat. Memang pendapat ketiga ni memang kata apa, memang sahih lah senang kata. Inilah pendapat yang sahih. Sebab itu didatangkan waw. Yang tadi tak ada. Thalathatun rabi'uhum, khamsatun sadisuhum. Tapi bila sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, waw itu untuk memberikan penekanan. Memberikan penekanan, maka memang jelaslah bahawa pendapat ketiga itulah yang lebih tepat. Ya. Lebih tepat, bahkan lebih menenangkan hati, kata Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Ada juga sebahagian ulama, ni saya tengok dalam kitab tafsir Al-Baghawi, ada juga ulama kata wow itu dia tak ada apa-apa pun, ada ke tak ada ke, di makna kata tak ada memberikan apa-apa kesan. Ini satu lagi pendapat. Memang dalam Quran ada istilah namanya huruf zaidah, huruf-huruf tambahan, yang mana huruf tu kalau ada ke tak ada ke dia tidak menjejaskan makna. Ada benda tu ada, tapi ada sebagian ulama seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi tak setuju. Kata Syekh Sya'rawi tak ada dalam Quran namanya harfun zaidah, tak ada huruf tambahan. Kalau ada huruf itu pasti dia ada fungsi. Macam tadi waw tadi fungsinya ialah untuk memberi penekanan. Ini satu pendapat lah yang mengatakan sama je, ada tak ada waw sama je. Ada juga pendapat yang dinukilkan dalam tafsir Al-Baghawi di sini yang mengatakan bahawa waw itu ialah wawul hukmi wa tahqiq. Waw yang menjelaskan bahawasanya itulah pendapat yang benar. Ini samalah macam Imam Al-Alusi tadi kata. Waw itu menegaskan inilah pendapat yang betul, iaitu ashabul kahfi itu 7 dan yang ke-8 ialah anjing mereka. Dan satu lagi pendapat ya, yang ini menarik. Waw itu dipanggil wawus samaniyah. Mungkin ibu-ibu masih belum mungkin ni kali pertama dengar wawus samaniyah. Wawus samaniyah ni apa dia? Kata Imam Al-Baghawi, orang Arab kalau mereka membilang, mereka tak akan sebut waw. Kalau mereka bilang kan, wahid, itsnin, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah wa samaniyah. Bila sampai 8 je mesti akan kena ada waw. Itu memang orang Arab macam tu. Kalau dia kira wahid sampai 8 je ada waw. Tadi tak ada pula wahid wa itsnin, tak ada. Wa salasah
wa arba'ah, tak ada waw. Bila sampai sab'ah, stop, wa thamaniyah. Ini dipanggil wawus thamaniyah. Wawus thamaniyah. Dan contoh banyak dalam Quran. Imam Baghawi datangkan. Contohnya dalam surah At-Tahrim. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Boleh jadi mudah-mudahan ataupun boleh jadi Tuhan kamu, sekiranya kamu mentolakkan mereka, mudah-mudahan Allah menggantikan kamu dengan isteri yang lain yang lebih baik dari khairan minkunna, yang lebih baik daripada kamu, iaitu wahai muslimat, yang mana pengganti itu ialah siapa dia? Muslimat, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. 7 sifat itu Allah Ta'ala nyatakan tanpa waw. Tapi bila sampai sifat yang ke-8, wa abkara. Abkar maknanya dara. Ada waw. Sifat pertama apa dia? Muslimat, mu'minat. Tak ada waw. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin. Taibat maknanya yang banyak, yang bertaubat. Muslimah yang bertaubat. Qanitat tadi yang taat. Abidat yang beribadah. Saihat. Saihat ni kalau terjemahannya melancong lah, tapi kena tengok dalam tafsir lah apa maksudnya. Mungkin maksudnya jihad. Sebab dalam hadis sebutkan asyahatu li ummati al-jihadu fi sabilillah. Melancong bagi umatku ialah jihad fi sabilillah. Itu melancong. Thayyibat, iaitu yang pernah berkahwin, atau istilah kita janda lah. Tapi bila sampai pada sifat yang ke-8, wa abkara, ada waw dalam surah At-Tahrim ayat 5. Dan ada contoh lain dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 112 Allah Ta'ala menyatakan sifat orang mukmin atau orang yang baik-baik ni, at-taibunal abidunal hamidun, sampai yang ke-8 wannahuna 'anil munkar. Yang ke-8 ada waw. Ini dipanggil wawus thamaniyah. Wawus thamaniyah. Jadi ada ulama kata waw di sini nak beri penjelasan, nak memberikan taukid bahawa yang pendapat yang kata 7 dan ke-8 itu ialah anjingnya, itu ialah pendapat yang tepat. Bila ada waw tu maknanya kaitan antara 7 dan yang ke-8 ialah anjing tu memang kaitan yang sangat jelas, kerana ada waw, dia melekatkan antara dua ayat tu. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa waw itu tak ada apa pun. Waw itu hanyalah wawus thamaniyah yang menjadi adat orang Arab bila menyebutkan bilangan, bila sampai 8 mesti kena ada waw. Macam tu. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyerahkan ilmu kepada Allah Taala. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku iaitu Allah lebih mengetahui tentang bilangan mereka. Allah lagi tahu, sebab Allah Taala yang memang dia yang takdirkan peristiwa itu berlaku, dia yang melihat, dia yang mengetahui, dia yang mendengar peristiwa itu. Ya. Maka Allah Ta'ala lebih tahu. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tapi kena ingat, Allah kata apa? Allah kata ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui mereka, iaitu Ashabul Kahfi, melainkan sedikit. Jadi Allah Ta'ala kata melainkan sedikit. Makna kata ada jugalah maknanya di kalangan manusia yang Allah bagi ilham pada mereka, taufik pada mereka, yang mereka mengetahui bilangan Ashabul Kahfi. Sebab Allah kata ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka melainkan sedikit. Maknanya ada satu kumpulan yang sedikit yang mengetahui, yang Allah bagi taufik pada mereka. Di sinilah Ibn Abbas kata ana min ulaikal qalil. Yang sedikit tu akulah di antaranya. Ibn Abbas kata aku ni lah di antara yang sedikit yang Allah kata yang mengetahui bilangan Ashabul Kahfi. Lalu Ibn Abbas kata kanu sab'ah. Bilangan mereka 7. Ibn Abbas confident je. Dia kata 7. Ibn Abbas ni jangan main-main lah kan. Ibn Abbas ni memang Nabi SAW dah doakan dia kan, supaya mengetahui tafsir Al-Quran. Digelar Turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran. Sebelum ada segala-gala tafsir, Ibn Abbas Nabi SAW dah bagi title lah. Umpama macam diberi pingat dah.
Dipanggil Turjumanul Quran. Titlenya, gelarannya, iaitu pentafsir Al-Quran. Thumma zakara asma'ahum. Ibn Abbas pun lalu menyebutkan namanya. Bukan saja 7, disebutkan 7 tu dengan nama-namanya sekali. Ya. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan pengakuan Ibn Abbas bahawasanya bilangan itu 7, ini memang kata Imam Ibn Katsir diriwayatkan dengan riwayat dengan sanad yang sahih. Memang maknanya Ibn Abbas memang benar-benar berkata demikian. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdebat atau berbahas berkenaan dengan ashabul kahfi itu illa mira'an zahira, melainkan perdebatan atau perbahasan yang nyata, zahir, yang jelas. Jadi asalnya tak boleh kita nak berdebat tentang perkara yang kita tak tahu. Tak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu cakap perkara yang kamu tidak ada ilmu padanya. Kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan disoal oleh Allah SWT pada hari akhirat. Asalnya memang begitu. Tetapi Allah kata illa, ada pengecualian. Kecuali mira'an zahira, perbahasan yang jelas, yang nyata. Apa maksud perbahasan yang jelas, yang nyata? Disebutkan dalam pelbagai tafsir, maksudnya ialah perbahasan yang bersandarkan kepada wahyu. Ini dalam tafsir Qurtubi tak silap. Tak bawa. Ya, disebutkan bahawa maksudnya ialah perbahasan yang maknanya kita nak berhujah, kita berhujah dengan wahyu. Itu tak apa. Itu boleh. Itu tak termasuk dalam larangan fala tumari fihim illa fala tumari fihim itu. Kalau berkenaan, kalau berpegang pada wahyu tak ada masalah. Tak ada masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kamu wahai Muhammad meminta penjelasan daripada salah seorang daripada mereka berkenaan dengan ashabul kahfi. Sebab mereka semua tidak ada pengetahuan yang jelas tentang ashabul kahfi. Maka jangan kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya juga mengambil pengajaran. Dinyatakan dalam tafsir Qurtubi bahawasanya pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertanya kepada orang-orang Nasrani penduduk Najran tentang ashabul kahfi. Pada awalnya kisahnya kan orang musyrikin Quraisy, mereka bertanya pada Yahudi Madinah bagaimana nak clarify yang Muhammad ini memang Rasul yang benar. Maka orang Yahudi Madinah bagi tahu pada musyrikin Quraisy, kamu tanya pada Muhammad, kamu minta pada dia supaya ceritakan tentang ashabul kahfi. Jadi 15 hari Nabi SAW menunggu wahyu, tak datang-datang. Nabi SAW baru bercadang nak tanya pada orang Nasrani ahli Najran. Allah Ta'ala larang, jangan tanya. Sebab cukup wahyu, cukuplah dengan wahyu. Cukup dengan wahyu. Ya. Begitu juga pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terbaca dalam kitab Taurat atau Injil satu kata-kata hikmah yang sangat bagus. Lalu Umar radhiyallahu anhu tunjuk pada Nabi SAW, maka Nabi SAW berubah wajahnya. Nabi SAW kata pada Umar, wahai Umar, tak cukupkah Al-Quran? Wahai Umar, sekiranya Isa AS datang di akhir zaman pun, Musa AS, kisah itu berkenaan dengan Taurat. Kalau Musa AS datang pun, Nabi Musa AS tidak ada pilihan lain melainkan dia akan mengikuti syariat aku. Marah Nabi kita SAW. Kita ambil apa? Walaupun kata hikmah, ambil daripada Taurat, Injil, tak boleh. Quran cukup. Hadis lagi, banyak hadis. Yang sahih pun banyak. Kalau ditambah lagi yang hasan, yang dhaif, yang sederhana, yang tidak keterlaluan pun banyak. Jadi tak ada kita banyak sumber kita Islam. Jadi tak ada masalah, tidak ada sebab untuk kita cari daripada sumber lain. Maka kerana itu Allah Ta'ala melarang, wala tastafti fihim, jangan kamu tanya salah seorang dari kalangan mereka, iaitu dari kalangan Nasrani ahli Najran, atau dari mana-mana manusia lah, dari sesiapa pun, selagi mana dia bercakap tu bukan daripada wahyu, jangan tanya mereka
berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, kerana Allah dah kata dah, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, Allah lebih mengetahuinya. Dan kalau kita lihat tu kalimah wala tastafti tu, agak-agak dia asal daripada kalimah apa tu? Dia asal dari kalimah fatwa. Istafta tu maksudnya minta fatwa. Jangan kamu minta fatwa, maknanya jangan kamu minta penjelasan. Fatwa tu penjelasan. Kita Melayu kita ada perkataan petua, sebenarnya daripada fatwa. Petua orang dulu, maknanya fatwa orang dulu. Tapi petua maknanya kata bukan dari segi agama lah kan. Petua kalau anak kembung, petua kalau anak apa sakit kuning, apa nak buat. Saya pun banyak dapat petua daripada arwah ayah saya, macam-macam. Kalau ibu apa ni tak ada susu, ada bacaan doa dia, surah Al-Baqarah ayat 60. Kalau anak demam, baca apa qul ya nar, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kalau kita apa ni macam-macam lah. Kalau kita gaul kacau makan apa ni, kita masak kan. Kita kacau ataupun gaul mengikut arah tawaf kan, sambil baca laisalaha min dunillahi kashifah. Kita mula masak, kita baca, ni mak saya ajar, Allahumma sta'milna, Allahumma rzuqna tayyiban wasta'milna salihan. Tu lah, jarang masak tak ingat. Kalau kita memotong tak pasti kena tengok balik, lupa lah. Kalau kita potong fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, surah Al-Baqarah juzuk 1. Banyak lagi lah. Tapi bila orang tua dah meninggal, jadi dia meninggal dengan ilmu-ilmunya sekali. Yang kita ingat sikit je lah. Banyak macam-macam. Kalau orang angin pasang lah, orang tua tu banyak amalan-amalan macam tu. Okey, jadi itu namanya, itulah yang dikatakan fatwa. Dan bila minta fatwa, maka kena tambah alif sin ta. Alif sin dengan ta. Istafta. Bila jadi fi'il mudhari' yastafti, tastafti. Bila masuk lam alif, maka dibuang ya di belakangnya. Wala tastafti. Jangan kamu meminta penjelasan daripada salah seorang daripada mereka tentang Ashabul Kahfi. Sebab wahyu Allah sudah cukup memadai, tak perlu lagi bergantung pada sumber lain. Daripada ayat-ayat yang kita baca tadi pun, ya, kata Imam Ibn Kathir, sebenarnya ada pengajaran. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia ialah supaya kita ni tak menyibukkan diri dari berkenaan dengan perkara yang faedahnya kurang. Kadang-kadang ada orang suka tanya benda-benda yang kalau tahu pun tak ada faedah, kalau tak tahu pun tak adalah berdosa, bukan fardu ain pun. Jadi benda-benda macam itulah yang yang Islam makna kata kalau nak berhujah boleh, tapi kalau ada kaitan dengan wahyu. Kalau tak ada, tak payahlah, tak payah kita kaji dalam-dalam benda-benda macam tu. Ada satu orang Syekh Muhammad Al-Ghazali ke apa, beliau ditanya tentang Iblis kan ada anak-anak cucu kan, ada anak-anak cucu dia. Iblis kahwin dengan siapa? Iblis kahwin dengan siapa? Siapa bini dia? Dia tanya. Tak silap soalan ni diajukan pada Syekh Muhammad Al-Ghazali kalau tak silap. Dia kata siapa bini dia? Kalau tidak macam mana dapat anak? Sebenarnya ada riwayat dalam beberapa tafsir disebutkan bahawa Iblis tu dia nak cakap pun masuk kata dia menanamkan benih dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya lahir anak daripada dirinya sendiri tanpa isteri. Ada kata macam, tapi wallahualam lah, saya pun tak tengoklah sejauh mana kesahihannya. Tapi nak ceritanya jawapan Syekh tu, dia kata dia nak mengajar orang yang tanya tu, jangan tanyalah benda ni. Jadi kata Syekh tu, dia kata wallahualam, saya pun tak pergi masa dia kahwin dulu. Kalau saya pergi, saya nampak bini dia, saya boleh khabar, saya boleh cerita. Tapi dia tak jemput saya tak pergi. Itulah. Itu. Tak ada nak kata selfie ke apa ke, suah foto ke, tak ada. Kalau tak, bolehlah tunjuk ni bini dia.
Syekh tu nak ajar, jangan tanyalah. Kalau dia boleh tanya macam tu, dia kata saya pun boleh jawab jawapan yang pelik macam tu. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu wahai Muhammad mengatakan untuk sesuatu, sesungguhnya aku fa'ilun dzalika ghada, aku akan melakukan demikian pada esok hari. Imam Qurtubi kata ayat ini sebenarnya teguran daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin Quraisy tentang roh, tentang Ashabul Kahfi dan tentang Zulkarnain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan jawapannya. Tanpa mengucapkan insya-Allah. Jadi Allah tegur lain kali wahai Muhammad, dan teguran untuk kita juga. Dan kat sini bukanlah nak mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersalah, tak, sebab mengucapkan insya-Allah bukan wajib pun. Tak wajib, insya-Allah ni sunat lah kita sebutkan. Tapi makna kata walaupun benda tu sunat, bagi kedudukan seorang nabi sepatutnya kena sebutlah insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu mengatakan aku akan buat demikian-demikian esok hari illa ayyasha Allah, melainkan digantungkan bahawa Allah Ta'ala mengkendakinya. Maksudnya dengan kita mengatakan insya-Allah. Kerana itu Allah Ta'ala hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 hari Allah Ta'ala tidak hantar wahyu. Itu sebenarnya satu teguran kepada Allah tu. 15 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan menunggu-nunggu wahyu. Dan pengajaran dan perkara itu memang menjadi pengajaran lah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengatakan baginda akan melakukan demikian-demikian, akan dikatakan insya-Allah. Maka kita pun kena ambil pengajaran. Kita lagi lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ni je pun yang kita macam-macam kan. Hari-hari kita kata astagfirullahaladzim. Saya lah pun kan dengan anak kadang kan. Anak tanya apa ni, ni hari Jumaat ni kan, hari Jumaat. Anak saya kata hari ni balik awalnya kita nak pergi rumah nenek, pergi rumah opah, dia panggil opah. Pergi opah. Jadi kita nak kata tak, merajuk budak tu kan. Nak kata ya, kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi esok entah ada hal apa kan. Jadi kita kata insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dengan anak pun kita kena sebut insya-Allah. Itu adab kita dengan Allah Taala, sebab kita tak tahu madza taksibu ghada, kamu tidak mengetahui apa yang kamu akan buat esok, kata Allah Taala. Jadi kita kena kata insya-Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan sebutlah nama Tuhan kamu idza nasit, apabila kamu lupa. Ayat ni pun masya-Allah banyak pengajaran, banyak pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Apa maksud wadhkur rabbaka idza nasit? Sebutlah nama Tuhanmu apabila kamu lupa. Banyak pengajaran, ya. Banyak pendapat, maaf. Kata Imam Al-Alusi rahimahullahu taala, dan juga Imam Abul Aliyah Al-Hasan Al-Basri, 3 orang. Al-Alusi, Abul Aliyah dan juga Al-Hasan Al-Basri, mereka semua mengatakan maksud wadhkur rabbaka idza nasit, maksudnya ialah apabila kamu mengatakan kamu akan melakukan suatu perkara, lalu kamu terlupa untuk mengatakan insya-Allah, maka apabila kamu teringat, kamu sebutkan insya-Allah. Biarpun lambat, tak apa, sebut insya-Allah kemudian pun tak apa. Kita dah cakap dah kat rumah, Sabtu Ahad ni kita ni pergi jalan lepas tu masuk dalam kereta pergi kerja, baru teringat ada kursus Sabtu Ahad. Dalam kereta tu kita ucap insya-Allah pun tak apa. Tak apa. Yang penting kita beramal dengan ayat ni. Ini kata Imam Al-Alusi, Abul Aliyah dan juga Al-Hasan Al-Basri. Sebab Allah kata ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu lupa. Dan memang nama pun terlupa. Jadi tak apalah. Tak apalah kita sebut insya-Allah tu lambat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran pertama. Ada juga ulama, dan ini bukannya 3 orang ni. Dalam Syekh Tontawi kata dalam ni, ini pendapat jumhur.
Kebanyakan ulama kata macam tu. Apabila kita sudah berjanji, kemudian kita lupa nak cakap insya-Allah, bila kita teringat balik, kita sebut insya-Allah. Pendapat kedua mengatakan bahawa wala taqu wadhkur rabbaka idza nasit. Wadhkur rabbaka. Kata pendapat kedua ni, maksud sebutlah nama Tuhan kamu tu, maksudnya ialah istighfar ataupun tasbih. Maknanya bila kita terlupa sesuatu, Allah terlupalah nak sedia kain, dah basuh baju pada subuh tadi, dah basuh dah baju terperuk dalam mesin basuh, tapi dah petang baru teringat nak nak sedia kain. Jadi apa Quran kata, wazkur rabbaka idza nasit. Kalau kamu terlupa, kamu sebut nama Allah. Sebut nama Allah ni kalau mengikut tafsiran kedua, maksudnya ialah astaghfirullah ataupun subhanallah. Ini pendapat Imam Tha'labi, Al-Baghawi, Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, banyak ramai ni. Al-Izzuddin bin Abdissalam, Ar-Razi, Al-Qurtubi. Jadi wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhan kamu kalau mengikut tafsiran kedua ni, bukan insya-Allah. Tapi kita sebut nama Allah tu kerana kita lupa. Astaghfirullahalazim, ataupun subhanallah, lupalah. Macam tu. Itulah yang sebahagian ulama kata, kalau kita terlupa dalam masa kita jawab exam ke, kita selawat, samalah tu. Selawat pun ada nama Allah juga kan, samalah macam tasbih, istighfar. Itu pendapat kedua. Ada pendapat ketiga pula. Pendapat ketiga, pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, tapi bukan Ibn Kathir yang punya pendapat, dinisbahkan kepada Ikrimah. Kata Ikrimah, maksud lupa di sini ialah marah. Jadi maksudnya ialah sebutlah nama Tuhan kamu apabila kamu marah. Mana bila kamu marah, sedang meluap-luap kemarahan kamu, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah, jangan lupa. Kalau tidak, itu yang keluar perkataan-perkataan yang salah, caci maki dan sebagainya. Jadi kalau kita marah, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kita marah, maka kalau kita berdiri hendaklah kita duduk. Kalau kita duduk hendaklah kita baring. Dalam yang lain pula ada sebut kita ambil wudu. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda fa innal ghadaba minasyaitan wasyaitanu minan nar. Apabila salah seorang di antara kamu marah, maka berwuduklah, kerana sesungguhnya kemarahan itu daripada syaitan, dan syaitan itu adalah daripada api. Jadi kita padamkan kemarahan dengan wuduk. Dan dalam kita berwuduk tu pun kita akan sebut bismillah, nama Allah. Jadi pendapat ketiga mengatakan lupa di sini maksudnya ialah lupa dirilah, maknanya marah. Jadi kita kena ingat Allah apabila marah. Itu tiga pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Kemudian wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, Tuhanku menunjukkan kepada aku petunjuk bagi ataupun ke arah yang lebih hampir daripada perkara ini. Maksudnya apa? Maksudnya hadza itu ialah berkenaan dengan ashabul kahfi. Hadzal amr maksudnya. Hadzal amr. Maknanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada aku rasyada, petunjuk, li aqraba min hadza, sehingga aku hampir kepada perkara ini, iaitu ashabul kahfi. Maknanya sehingga aku mengetahui tentang ashabul kahfi dengan perkhabaran yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan aku petunjuk supaya aku mengetahui perkhabaran tentang ashabul kahfi dengan cara yang benar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang tempoh. Tadi cerita tentang bilangan ashabul kahfi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang tempoh mereka tidur. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka iaitu ashabul kahfi tinggal ataupun tidur di dalam gua mereka 300 tahun, wazdadu tis'a, dan mereka tambahkan lagi 9.
Maknanya 309 tahun. Di sini pun ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Pendapat pertama mengatakan bahawa yang mengatakan walabithu fi kahfihim salasamiatin sinina itu, yang mengatakan bahawa ashabul kahfi itu duduk dalam gua selama 300 tahun, itu ialah memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang khabarkan. Manakala pendapat kedua, sebahagian ulama tafsir seperti Imam Qatadah mengatakan bahawa walabithu fi kahfihim itu ialah Allah menceritakan kata-kata ahli kitab. Kan dalam Quran kadang-kadang Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh Firaun, apa yang dikatakan oleh musyrikin. Jadi maksud kata, kalau Imam Qatadah dia kata walabithu fi kahfihim salasamiatin sinin, maksudnya ialah dalam kurungan. Ahli kitab mengatakan bahawa ashabul kahfi itu hidup dalam gua selama 300 tahun. Tetapi Imam Ibn Katsir kata yang rajih, yang tepat sebenarnya pendapat pertama lah. Pendapat pertama. Apa dia pendapat pertama? Maksudnya ini memang Allah sendiri yang khabarkan. Itu lagi jelas. Yang lebih jelas ialah walabithu fi kahfihim tu memang Allah yang nyatakan pada kita. Allah bagi jawapan terus. Bukannya Allah cerita tentang pendapat orang lain. Allah sendiri mengatakan pada kita bahawa ashabul kahfi itu tinggal dalam gua selama 300 tahun. Habis tu yang wazdadu tis'a itu, apa pula maksudnya? Dan mereka menambahkan 9. Bukankah itu maksudnya seolah-olah menunjukkan Allah menceritakan pendapat orang lain? Tidak. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Ibn Katsir, yang Allah kata wazdadu tis'a dan mereka menambahkan 9 itu, maksudnya ialah mereka itu ialah maksudnya orang-orang Arab yang menggunakan kalender mengikut bulan, mengikut Qamariyah, ataupun kita panggil kalender hijrah. Maksudnya kalau mengikut kalender Masihi 300 tahun. Tapi kalau mengikut kalender Arab ataupun kalender Islam, dulu panggil kalender Arab lah. Bila Islam datang, Islam iktiraf kalender Arab itu, jadi kita panggil kalender hijrah, kalender Islam. 309 tahun. Kata Imam Ibn Katsir, kerana setiap 100 tahun dalam kalender hijrah, setiap 100 tahun dalam kalender Masihi akan bertambah 1 tahun dalam kalender Islam. Itu yang dimaksudkan wazdadu 1 tahun. 3 tahun. 100 tahun tambah 3. Jadi 300 tahun, 3 kali 3 9 betul lah. Itulah yang maksudnya wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9. Maksud mereka menambahkan 9 tu ialah dalam kalender kamu wahai orang Islam. Dalam kalender orang Islam 309 tahun, dalam kalender mereka 300 tahun tanpa 9. Ya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mengetahui tentang masa mereka tinggal dalam gua tu. Allah lagi tahu. Apa-apa pun Allah ajar kepada kita supaya kita ni menyerahkan ilmu yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu ghaibus samawati wal ard, baginya, iaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan tentang perkara gaib langit dan bumi. Yang gaib itu ialah pada sisi kita sebenarnya. Jangan kita menyangka bahawa langit dan bumi itu ada perkara yang terselindung daripada Allah. Tak. Yang Allah kata lahu ghaibus samawati wal ard itu, Allah kata ghaib itu sebab nak bagi kita faham. Kita ni anggap dia ghaib. Perkara-perkara samawat, langit-langit dan juga bumi ni ada yang kita tak tahu kan. Itu dipanggil ghaib. Tapi bagi Allah tak ada yang ghaib. Tidak ada yang ghaib, semuanya jelas bagi Allah Taala. Sebab tu dalam awal surah Ali Imran Allah kata apa? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, la yakhfa alaihi, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi ke atasnya
sama ada daripada langit ataupun bumi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sama ada sesuatu daripada bumi ataupun langit. Tak ada sesuatu pun yang ghaib, yang tersembunyi daripada Allah. Tapi disebutkan ghaib di sini kerana kita ni, bagi kita benda tu ghaib. Maka Allah kata Allah mengetahuinya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi'. Ini nak terjemahan payah sikit. Tidak ada. Dalam ni dia tak apa. Absir bihi wa asmi' ni kalau dalam balaghah dipanggil sirah ta'ajub. Jadi itu nak kena fikir tu bagaimana nak terjemahkan dalam bentuk ta'ajub. Mungkin kita boleh terjemahkan kalau dalam ni terjemahannya tak ada unsur ta'ajub. Mungkin kita boleh terjemahkan dengan mengambil kira balaghah seni bahasa Arab tu. Absir bihi wa asmi' maksudnya ialah alangkah melihatnya dan mendengarnya Allah Ta'ala. Ataupun alangkah terang penglihatannya dan pendengarannya, iaitu pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab dia ada beberapa sirah untuk ta'ajub. Contohnya ma ajmala, alangkah cantiknya. Boleh juga kita ubah ajmil bihi. Dia boleh, dua-dua boleh. Jadi di sini absir bihi wa asmi' maksudnya ialah ma absarahu wa ma asma'ahu. Betapa jelasnya penglihatan Allah dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjemahan yang insya-Allah lah saya rasa tepat kerana itu mengambil kira unsur balaghah yang ada dalam ayat tu. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan wali, iaitu pembela, pembantu. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada seorang pun yang berkongsi yusyriku atau bersekutu dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kata apa? Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada sesuatu pun yang boleh masuk campur dalam urusan hukuman, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yalah, sebab perkara tu perkara ghaib. Kemudian dalam tafsir Syekh Tontawi ni diulang semula. Maknanya mungkin kesimpulan lah sebelum berakhirnya surah Al-Kahfi ni. Dua perkara yang Syekh Tontawi sebutkan. Pertama ialah tempat Al-Kahfi, kita dah sebutlah sebelum ni. Ya, ada yang mengatakan bahawa di Ephesus, Turki. Ephesus ni dalam bandar Azmir, Turki. Ada yang kata di Absis ke Absus. Absus. Dia kata Absus. Absus tu di mana? Di Halab, Syria. Di Halab. Kalau bahasa Arab panggil Halab. Di Halab. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Kahfi itu ialah di Batra. Batra itu ialah di Jordan. Di Jordan. Di antara Palestin dan Aqabah. Aqabah ni saya pernah pergi lah. Aqabah ni dekat dengan apa ke nama tu? Pelabuhan. Saya pergi Jordan dari Mesir tu naik feri. Aqabah. Jadi di antara Aqabah dan Palestin ada satu tempat namanya Batra. Jadi ada 3 pendapat. Tapi kita tak nak cerita panjang-panjang lah. Tadi baru je sebut kan. Jangan kita bincang benda yang tak ada faedah sangat. Cuma ada dinyatakan secara ni je lah. Secara umum saja. Manakala masa pula ataupun zaman bila berlakunya Ashabul Kahfi ni, peristiwa Ashabul Kahfi, kata Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala, kebanyakan ahli tafsir, ataupun ramai di kalangan ahli tafsir mengatakan peristiwa Ashabul Kahfi ini berlaku pada 300 Masihi selepas kelahiran Nabi Isa AS. 300 Masihi. Atau secara tepatnya pada zaman Raja Rom yang bernama Dikianus. Bahasa Inggeris saya tak tahu apa benda sebutannya. Dikianus. Dikianus kot? Macam itulah.
Dalam bahasa Arab dia tulis Diqyanus. Orang putih apa perkataan English ni kalau di bahasa Arab memang kelakar jadinya. Diqyanus. Sebab pada zaman itu memang pada zaman Raja Diqyanus itu memang raja itu memaksa rakyatnya menyembah berhala. Itu persamaannya tu. Sebab tu ramai di kalangan ulama tafsir kata mungkin itulah zamannya. Dan sebelum ni pun kita pernah cerita kan bahawa Ibn Abbas dan siapa lagi seorang Habib biasanya, Habib bin Munzir ke apa, ketika dia pergi perang di Rom, dia nampak Ashabul Kahfi, tulang belulangnya, dan Ibn Abbas kata inilah dia tulang Ashabul Kahfi. Ibn Abbas ni cakap macam tu. Dan Ibn Abbas kata mereka ni dah 300 tahun. Kata-kata Ibn Abbas. Jadi wallahualam lah, itulah makna kata zaman tu lebih kurang begitulah, antara zaman Nabi Isa dan juga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah tu memang tidak ada nabi tu, zaman-zaman tak ada nabi. Ya, jadi ketiga itu agama yang ada pun ialah agama Nasrani tapi yang telah diubah. Injil ataupun Bible yang ada pada zaman kita ni pun dikatakan bahawa ditulis 300 tahun selepas bukan kewafatan, terangkatnya Nabi Isa AS ke langit. 300 tahun lepas tu. Jadi maknanya, bayangkanlah, maknanya kata anak-anak murid Nabi Isa AS dah tak ada masa tu. Jadi memang berlakulah macam-macam perubahan kan. Macam kita Quran, memang sahabat selepas Nabi SAW wafat memang terus sahaja menyampaikan pada tabi'in. Tabi'in terus sampai pada tabi'in. Tabi'in sampaikan pada ulama-ulama. Maknanya tidak ada gap masa. Sebab tu sanadnya bersambung. Al-Quran sanad mesti bersambung. Kalau tak bersambung, memang tidak akan dimasukkan ayat itu tersebut. Baik, jadi saya nak masuk ayat ke-27 ni pun sebab dia mana kata ambil masa juga. Saya rasa cukuplah kita berhenti di sini insya-Allah. Ya. Jadi dengan ini tamatlah tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka daripada kisah Ashabul Kahfi ni banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil, sama ada dari sudut akidah maupun dari sudut fiqahnya dan lain-lain. Dari sudut akidah ialah pertama sekali kita kena jaga akidah kita. Apa keadaan sekalipun mesti kena jaga akidah kita. Kan, sekiranya kita diancam, sekiranya kita tidak mampu untuk maknanya berlawanan dengan batil, maka jalan penyelesaiannya ialah kita berhijrah. Tinggalkan tempat tu. Kalau kita rasa contohnya tak boleh duduk ni di overseas ni, iman kita tergugat, maka jangan duduk situ. Kan, jangan kita duduk situ. Kenapa kita mesti menggadaikan akidah kita? Tapi kalau bertahan, masya-Allah, tak ada masalah. Silakan, tak ada masalah. Jadi Ashabul Kahfi mereka buat keputusan untuk berhijrah. Duduk di dalam gua. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari sudut akidah juga. Kisah Ashabul Kahfi ini menjadi dalil bahawa adanya karamah dalam Islam. Sebab itu dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid ada satu bab namanya bab tentang mukjizat, karamah, maunah, apa lagi? Irhas, perkara-perkara yang bercanggah dengan kebiasaan, perkara-perkara luar biasa. Mukjizat, perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi, pada Rasul. Karamah, perkara luar biasa yang terjadi pada orang-orang soleh, wali-wali Allah. Irhas, perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi-Nabi atau Rasul sebelum dia jadi Nabi, sebelum jadi Rasul. Apa lagi? Ma'unah, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang biasa. Macam saya ni lah. Ibu-ibu mungkin karamah lah kot. Kalau saya ma'unah lah. Ma'unah ni benda luar biasa, pertolongan Allah, tapi orang yang dapat tu orang biasa je. Macam contoh saya kan, lupa nak top up Tashengo punya. Sampai kat depan tu kebetulan pula ada pula hamba Allah, dia cekit, okeylah, terima kasih. Kita pun dapat jalan. Kalau tidak, kita dah mana kata terkandas kat situ kan, kena maki pula. Kena maki saja tak apa, viral pula, siap rakam lagi. Ni nombor plat dia. Aduh. Tapi Allah selamatkan, ada pula orang belakang dia scan kan. Alhamdulillah, maunah. Maunah lah, bukan karamah. Kalau orang soleh karamah. Dan ada juga satu lagi istidraj. Perkara luar biasa yang berlaku pada orang-orang ahli maksiat, ahli fasik. Dia fasik tapi kaya. Kan? Dia ahli maksiat tapi masya-Allah boleh duduk di Thailand
rumah besar ataupun buat rumah di Australia. Jadi macam itulah. Jadi kisah Ashabul Kahfi dalil kuat untuk membuktikan adanya karamah dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan banyak lagi lah pengajaran yang kita boleh fikirkan setelah kita mengetahui makna ayat-ayat kita baca, pasti kita akan dapat memikirkan banyak pengajaran di sana. Jadi mudah-mudahan dapat kita beramal dan kita sampaikan pada orang lain. Wallahu alam, sekian saja untuk hari ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Insya-Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha'allah. Jangan lupa cakap insya-Allah. Insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.